Salam sejahtera. Akhirnya, kes hasutan perbicaraan Sanusi ditangguh lagi. Ini kalau berkait dengan kerajaan, pasti pembangkang akan bising. Kalaulah kes itu mengaitkan atau ada kaitan dengan kerajaan, pasti pembangkang dah bising menjadikannya itu isu, menjadikannya itu bahan dalam kempen nanti. Tapi tak tahulah, kita tengoklah nanti apa pula kata-kata dalil daripada PAS, daripada Perikatan Nasional tentang keputusan mahkamah menangguh lagi perbicaraan Sanusi berkait dengan kes hasutan ini. Tak tahulah apa perasaan anda, tapi bagi mereka yang walaun, pasti mereka gembira. Kenapa ditangguh? Ini sebabnya. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor atas dua pertuduhan menghasut yang sepatutnya bermula hari ini ditangguhkan ke September depan. Pertuduhan terhadap pemimpin PAS kontroversi itu berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Hakim Datuk Aslam Zainuddin menetapkan tarikh itu selepas pihak pembelaan Sanusi 50 tahun menghantar representasi terbaru kepada Jabatan Peguam Negara AGC pada minggu lalu. Peguam Awang Armadajaya Awang Muhammad Mahmud berkata, pihak pembelaan percaya AGC memerlukan masa untuk mempertimbang representasi itu serta meneliti perkembangan baharu dalam kes berkenaan. Jika mahkamah bersetuju, saya mencadangkan penangguhan selama 2 bulan untuk pihak-pihak mendapatkan maklumat penuh dan mempertimbang representasi ini. Saya mohon ditetapkan tarikh untuk pengurusan kes dalam masa 2 bulan, katanya lapor Berita Harian. AGC pada Mei lalu menolak representasi dikemukakan Sanusi bagi membatalkan dua tuduhan menghasut dihadapi ahli Dewan Undangan Negeri Januari itu. Pada 18 Julai 2023, Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Selayang atas dua pertuduhan berkenaan. Kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 1 Februari lalu untuk dibicarakan. Ketua Pengarah Pilihan Repas itu juga mengemukakan representasi kepada AGC untuk membatalkan dua pertuduhan dihadapinya, tetapi representasi itu ditolak. Mahkamah sebelum ini menetapkan 23, 29 dan 30 Julai serta 5, 6, 9, 12, 13 dan 23 Ogos ini untuk perbicaraan. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi didakwa menyebut perkataan menghasut di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara Kampung Bendahara, Gombak dekat sini pada 11 malam 11 Julai 2023. Sanusi didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan, Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Kerajaan Madani kurangkan hutang negara secara berperingkat. Inikah yang dikatakan oleh Walaun sebagai kegagalan kerajaan? Inikah yang sebenarnya dibenci oleh pembangkang? Inikah yang tidak mampu dilakukan oleh pembangkang dulu? Kalau dulu Perikatan Nasional banyak betul cakap-cakap saja, tapi tindakannya entah ke mana. Saudara-saudara sekalian,
ada juga orang memimpin, mereka tambah hutang, tapi untuk mengurangkan hutang jauh sekali niatnya. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup melaksanakan dasar tidak popular, yaitu penyasaran subsidi diesel bersasar. Pelaksanaan subsidi diesel bersasar ini dilaksanakan antaranya kerana untuk mengelak ketirisan kerugian negara yang berjumlah lebih 1 juta ringgit sehari. Selain daripada itu, mengelakkan daripada ketirisan ataupun penyeludupan minyak minyak diesel keluar negara kerana minyak kita terlalu murah berbanding tempat lain. Di samping itu, kerajaan juga melaksanakan dasar tersebut bagi mengelakkan subsidi itu diterima terus oleh golongan kaya. Mereka golongan kaya ni buat apa nak bagi subsidi? Mereka kan dah kaya. Tapi kalau tidak ada penyasaran subsidi diesel itu, semuanya akan terima sama rata. Sama ada itu jutawan, bilion, trilion, mereka dapat sama dengan orang miskin. Dan yang paling penting sekali ialah tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini adalah untuk mengurangkan hutang negara secara berperingkat. Anda tahu siapa yang suka berhutang itu dulu? Sembrono menggunakan uang, tapi tak tahulah apa yang telah mereka lakukan untuk kemajuan negara. Perdana Menteri berkata, Anwar Ibrahim berkata, negara berhutang sebanyak 100 bilion ringgit Malaysia pada 2021 dan 2022 sebelum dikurangkan secara berperingkat oleh kerajaan Madani. Sekarang nak tanya, siapa pemimpin Perdana Menteri tahun 2021 dan 2022? Siapakah yang berhutang sehingga 100 bilion itu? Itukah yang anda suka? Sehubungan itu, kerajaan komited mengurangkan pinjaman bersih atau hutang baharu sebagai langkah jangka pendek meningkatkan keupayaan keuangan negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan menyasar untuk mengurangkan pinjaman tahunan kepada 86 bilion ringgit bagi tahun 2024 berbanding 93 bilion ringgit pada tahun 2023 dan RM100 bilion ringgit pada tahun 2022. Pinjaman kerajaan perlu dikurangkan walaupun hutang masih membengkak, kata Anwar Ibrahim. Sebab itu saya nyatakan turunkan pinjaman dengan pada tahun 2023 pada 93 bilion dan 2024 dikurangkan lagi kepada 86 bilion ringgit, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan cukai kebangsaan 2024 di Ibu Negara hari ini. Nah, sekarang apa jawapan kamu? Apa pilihan kamu? Nak kekal berhutang, negara tergadai, ataupun nak kurangkan hutang sedikit-sedikit dengan cara yang tidak popular? Pilihlah sendiri. Terjumpa lagi.